Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sarawak akan menambah kawasan seluas 400,000 hektar untuk diisytihar sebagai sebahagian kawasan Heart of Borneo HOB atau Jantung Borneo negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ini merupakan pertambahan kepada 2.1 juta hektar sedia ada yang akan turut merangkumi kawasan di Tanjung Datuk Lundu. Katanya dengan pertambahan tersebut, Sarawak akan menjadi negeri yang mengisytiharkan bahagian yang paling besar untuk inisiatif HOB dan menjadikan kawasan keseluruhan HOB Sarawak kepada 2.5 juta hektar. Ini adalah satu pengisytiharan dan komitmen daripada 3 buah negara untuk mempertahankan kehijauan dan juga biodiversiti khususnya di kawasan perbatasan. Dan kita mungkin Sarawak komited. Jelasnya kawasan di Tanjung Datu yang akan meliputi Banjaran Kalingkang, Taman Negara Gunung Apeng, Taman Negara Banjaran Bungo, Taman Negara Gunung Pueh, Taman Negara Gunung Gading, Santuari Hidupan Liar Samusan dan Taman Negara Tanjung Datu. Ketua Menteri menyatakan demikian pada majlis perasmian Karnival Produk Hutan Bukan Kayu di Tebingan Kuching. HOB merupakan inisiatif pembangunan mapan di kawasan persempadanan di Borneo yang dimeterai pada Februari 2007 antara Sarawak dan Sabah mewakili Malaysia, Kalimantan Indonesia dan Brunei Darussalam yang kini merangkumi kawasan seluas 22 juta hektar untuk pemeliharaan biodiversiti dan kesejahteraan sejagat. Sementara itu, produk berasaskan sumber hutan bukan kayu atau NTFP Sarawak wajar dijadikan cenderamata kepada pelawat asing untuk terus mempromosi produk hasil hutan negeri ini. Datuk Ahmad Arwan tengah turut menggalakkan pelbagai pihak termasuk kementerian, agensi dan jabatan negeri ini yang melakukan lawatan kerja ke luar negara agar membawa produk tersebut sebagai buah tangan. Jelasnya selain mempromosi produk berkenaan, pendekatan tersebut akan turut membantu komuniti yang terlibat menghasilkan NTFP untuk meningkatkan pendapatan. Produk berasaskan sumber hutan bukan kayu termasuk garam bukit, madu kelulut, produk herba dan barangan perhiasan seperti rantai manik dan beg tangan rotan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg semalam menyerahkan cek berjumlah RM20,000 kepada Ahmad Zulfazli Kamidi di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Ia sebagai penghargaan kepada adik Ahmad Zulfazli setelah muncul juara Hack Weekend Kuching kategori junior pada Forum Belia Tegas lepas menerusi aplikasi buku teks digital ciptaannya. Ahmad Zulfazli yang ditemui pemberita memberitahu aplikasi buku teks digital khas untuk pelajar itu mengandungi 4 subjek utama iaitu sains, matematik, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu serta turut memuatkan latihan dan kuis. Katanya atas bantuan daripada mentor-mentor Hack Weekend Kuching, hanya 2 minggu tempoh digunakan untuk membangunkan aplikasi tersebut. Ujarnya aplikasi tersebut juga dapat meningkatkan minat pelajar dalam proses pembelajaran dan membantu para guru memantau penyertaan pelajar dalam proses tersebut. App saya, kalau cikgu contoh waktu tu subjek English right. So nanti budak tu buka lah app dia, memang dalam app tu ada English. So kalau bila cikgu tengok ada yang tak buka, so dekat cikgu punya app ada tulis contoh ada dalam 30 orang dalam kelas tapi seorang yang tak buka, so nanti dia akan inform lah ada 29 orang saja yang buka buku teks tu. So dekat situ kita boleh memastikan budak tu belajar. Dan untuk memastikan dia punya performance, kita boleh bagi dia quiz. Dalam pada itu, Ketua Menteri kemudiannya menerima kunjungan hormat daripada Jawatankuasa Penganjuran Pesta Benak Semanggang yang akan diadakan 3 hingga 5 hari bulan depan. Kunjungan diketuai Adun Semanggang, Datuk Francis Haden Holis bertujuan menjemput Datuk Patinggi Abang Johari menyempurnakan majlis penutupan pada 5 hari bulan. Jabatan Laut Wilayah Sarawak merancang untuk mewujudkan prosedur operasi standard SOP peringkat daerah bagi menangani tumpahan minyak dan kimia di kawasan pesisir. Menurut pengarahnya Muhammad Mazuki Ibrahim, pihaknya akan menyemak semula SOP sedia ada yang hanya terhad kepada Pelan Kontingensi Nasional untuk tahap 3.
Jelasnya untuk tumpahan Tier 1 hingga Tier 2, ia masih di bawah tanggungjawab Jabatan Laut yang mungkin melibatkan penduduk kawasan terjejas. Katanya di bawah perancangan SOP daerah tersebut, penduduk akan lebih bersedia jika berdepan dengan situasi yang berisiko. Beliau ditemui RTM pada program latihan melawan tumpahan minyak di pantai peringkat Jabatan Laut wilayah Sarawak di Pantai Pasir Panjang, Kuching. Kira-kira 50 pelajar Sekolah Seni Sarawak, SMK Santubong dan pegawai Jabatan Laut menyertai latihan ini. Sambutan Minggu Kesedaran Pendermaan Organ 2017 merupakan platform bagi agensi kerajaan, swasta dan pertubuhan bukan kerajaan NGO menyatakan komitmen mereka dalam mempromosi pendermaan organ. Menteri Muda Pendidikan dan Penyelidikan Teknologi dan Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Negeri, Dr. Anwar Rapai berkata, ia juga bagi memberi kesedaran kepada masyarakat Malaysia agar tampil berikrar sebagai penderma organ. Program ini adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat betapa pentingnya pendermaan organ kepada pesakit-pesakit yang kita panggil end organ failure, terutamanya end stage renal failure, iaitu kegagalan buah pinggang dan juga jantung dan seterusnya ialah hati. Jelasnya setakat 1 Januari hingga 30 September 2017, Sarawak hanya merekodkan seramai 310 jumlah pengikrar dan ini amat berkurangan berbanding tahun lepas iaitu 1,821 pengikrar. Dr. Anwar Rapai memberitahu demikian dalam sidang media selepas majlis perasmian sambutan Minggu Kesedaran Pendermaan Organ Peringkat Negeri Sarawak 2017 di Bintulu. Program Wira Anti Rasuah WAR kini diperluas di sekolah-sekolah di Sarawak sebagai antara inisiatif ke arah meningkatkan lagi integriti negara. Pengarah Pendidikan Masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Abdul Samad Kasah berkata, untuk permulaan ia akan diadakan di 4 buah sekolah menengah dan rendah di Kuching. Jelasnya, program WAR amat penting dalam mendidik generasi muda untuk memperkasa budaya integriti tinggi seperti yang diperhatikan di negara-negara maju termasuk Jepun. Dato' Abdul Samad berkata kepada pemberita selepas merasmikan majlis penutupan program WAR peringkat sekolah rendah dan menengah daerah Kuching di SMK St. Thomas di Kuching. Tambahnya, sudah tiba masanya isu rasuah di negara ini ditangani bersama setiap lapisan masyarakat dan bukan hanya terhad kepada agensi penguatkuasaan semata-mata. Program WAR yang mula diperkenal 2 tahun lepas antara lain bertujuan mendidik pelajar-pelajar dari peringkat sekolah rendah hingga ke universiti untuk mempunyai rasa tanggungjawab ke arah mengubah lanskap integriti negara. Terdahulu, Dato' Abdul Samad menyaksikan majlis menandatangani Ikrar Bebas Rasuah warga pendidik daerah Kuching. Majlis tersebut menyaksikan 230 warga pendidik melafaz angkat sumpah Ikrar Bebas Rasuah yang diketuai Timbalan Pengarah Pendidikan Daerah Kuching, Chen Fei Ming. Dengan peningkatan kemasukan pelajar-pelajar Bumiputera ke sekolah aliran Cina di Sarawak, peruntukan lebih besar kepada sekolah aliran itu dalam bajet 2018 adalah mustahak. Pengerusi Sekolah Chunghua 1 hingga 6 Sarawak, Wong Tiong Hook berkata, itu akan memastikan pelajar-pelajar menikmati sistem pembelajaran yang lebih kondusif. Beliau yakin jika tumpuan dapat diberikan dalam sektor pendidikan, Malaysia akan berupaya melahirkan modal insan yang berkualiti. All of Chinese school we need fund because all the building it does the one that rebuild and then the build new one also. All the fund will coming from the normally is coming from the our people. Malah beliau yakin dengan kepimpinan yang menitik beratkan rakyat, justru tidak mustahil untuk mencapai visi tersebut. Wong turut berharap pembentangan bajet 2018 petang ini akan memberi berita gembira kepada golongan miskin yang memerlukan inisiatif terbaru kerajaan dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Pelajar perlu mempersiap diri dalam pelbagai bidang bagi menghadapi persaingan yang bakal timbul dalam ekonomi digital. Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, masih belum terlambat untuk mereka menguasai apa jua bidang yang bersesuaian agar tidak ketinggalan.
Ia adalah penting untuk mereka terus berdaya saing dan berwibawa agar mampu bersaing dengan cabaran yang bakal ditempuhi. Ujar beliau, kerajaan negeri komited membangunkan ekonomi digital agar tidak ketinggalan jauh dalam kitaran teknologi. Untuk mencapai status ekonomi digital, Sarawak sedang membangunkan pelbagai pelan termasuk membangunkan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi ICT bertaraf dunia dengan memperkenal perkampungan digital. Dr. Hazlan berkata demikian pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang dan Graduasi Pra-Universiti SMK Bako di Bako. Pada majlis itu, beliau turut merasmikan laluan pejalan kaki sekolah tersebut yang menelan kos RM40,000 selain menyampaikan sumbangan berjumlah RM30,000 kepada sekolah. Sebanyak 269 individu telah dikompaun atas kesalahan membuang sampah merata-rata di Sibu semenjak penguatkuasaan peraturan denda terhadap kutu sampah dilaksanakan 1 Julai lepas. Menurut pengerusi Majlis Pembandaran Sibu, MPS Datuk Tiong Tai King, daripada jumlah itu 145 orang atau 53.9% telah membayar denda mereka, manakala 85 individu lagi telah diberi notis peringatan untuk membayar denda masing-masing. Sebanyak RM13,010 telah dikutip daripada kompaun yang dikenakan dengan jumlah minimum RM20 hingga maksimum RM500 bagi setiap kesalahan. Jelasnya, 67 kes atau 23.9% denda yang dikenakan adalah kesalahan membuang puntung rokok, manakala selebihnya atas kesalahan membuang sampah lain. Berucap pada mesyuarat bulanan MPS di Sibu, beliau berharap penduduk di Sibu dapat memberikan kerjasama dalam menjaga kebersihan ke arah menjadikan Sibu sebagai bandar yang bersih. Dalam pada itu, beliau memberitahu kerja naik taraf tapak Pasar Malam Sibu di tempat letak kereta Butterfly akan dijalankan bermula 1 November hingga 27 Disember bagi menangani masalah pelepasan air di lokasi berkenaan. Justru peniaga di Pasar Malam itu akan dipindahkan sementara di Jalan Market tidak jauh dari tapak sekarang. Kerja naik taraf itu juga bakal meningkatkan jumlah tapak peniaga daripada 176 lot sekarang kepada 204 lot. Penubuhan ladang-ladang berskala besar melalui koperasi penduduk merupakan salah satu mekanisme yang sedang dirancang untuk mempertingkat keluasan tanaman lada di negeri ini. Menurut Pengerusi Lembaga Lada Malaysia, Tan Sri William Mamon Ikom, justru kerajaan negeri perlu memberikan lebih perhatian dalam membangunkan model pembangunan tanah yang dimiliki penduduk. Katanya, penggabungan tanah NCR penduduk untuk aktiviti penanaman lada berskala besar akan membolehkan pengurusan ladang dan perancangan pemasaran produk diselaras dan diuruskan dengan lebih baik. And I'm sure with the development in terms of our downstream activities backed by our R&D, I'm sure we can withstand the sort of pressure created by this up and down because of supply and demand, and which our local farmers may not be able to shelter themselves. Tegasnya, langkah ini penting kerana kerajaan tidak boleh bergantung kepada konsep pekebun-pekebun kecil seperti sekarang jika mahu mencapai sasaran keluasan tanaman lada kepada 20,000 hektar menjelang 2020. Malaysia kini mempunyai keluasan 17,000 hektar lada dengan lebih 16,000 daripadanya di Sarawak. Tan Sri William Mawan ditemui media selepas merasmikan program Jom Tanam Lada yang diadakan di Rumah Jos Cungut di Pakan. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal anak-anak mampu mempengaruhi pencapaian akademik mereka. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS, Dayang Monaliza Wati Abang Ismail, pembabitian ini tidak hanya terbatas di rumah saja tetapi juga dalam aktiviti sekolah anak-anak. Katanya, penglibatan ibu bapa dilihat sangat berkesan dalam melahirkan anak-anak yang cemerlang kerana mereka individu yang paling rapat dengan anak-anak. Beliau memberitahu demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Pegawai Kemas bahagian Sibu, Napsiah Suhaili, pada Majlis Mini Convocation Tabika dan Taska Permata Kemas Parlimen Sibu. Seramai 357 kanak-kanak daripada 58 Tabika dan Taska Permata Kemas Sibu yang telah tamat pendidikan awal diraikan pada majlis tersebut.
Isteri Ketua Menteri Datin Petinggi Datuk Jumaani Tun Tuanku Bujang semalam melawat dan memeriahkan Hari Ko-Kurikulum Sekolah dalam Hospital Umum Sarawak di Kuching. Turut bersama beliau ialah Ahli Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri Sabati. Ketibaan Datin Petinggi Datuk Jumaani yang juga Presiden Sabati disambut penyelia sekolah dalam hospital tersebut, Muhammad Taha Bol dan guru-guru sekolah, ibu bapa dan pelajar sekolah berkenaan. Dalam ucapan aluannya, Muhammad Taha menjelaskan pelajar adalah terdiri daripada pesakit hospital sekolah hingga tingkatan 5 yang masih menerima rawatan dan rawatan susulan dan majoriti mereka adalah menghidap kanser. Beliau berharap lebih ramai pihak dan individu tampil menghulurkan sumbangan bagi membolehkan mereka menjalankan aktiviti. Dalam lawatan itu, Datin Petinggi Datuk Jumaani turut menyampaikan sumbangan daripada Sabati selain sumbangan peribadi beliau serta menyampaikan hadiah kepada pemenang. Kejohanan Badminton Liga Remaja Kebangsaan AirAsia BAM peringkat negeri Sarawak bertujuan mencungkil bakat-bakat baharu yang berpotensi diketengahkan sebagai pelapis pemain badminton negara. Menteri Muda Belia dan Sukan Dato' Snowden Lawan berkata ia juga platform kepada golongan muda dari luar bandar untuk menunjukkan bakat diri sekaligus menggalakkan mereka untuk menjadi atlet yang dapat menyumbang kepada negara. Tambahnya, kerajaan negeri komited menjadikan Sarawak sebagai satu kuasa besar dalam arena sukan negara termasuk badminton. Beliau berkata demikian pada sidang media Kejohanan Badminton Liga Remaja Kebangsaan AirAsia BAM peringkat negeri Sarawak di Kuching. Kejohanan yang bermula semalam hingga Ahad ini dianjurkan oleh Persatuan Badminton Malaysia BAM dan Persatuan Badminton Sarawak SBA. Turut hadir Presiden BAM Dato' Seri Nozar Zakaria, Presiden SBA Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Hussein dan Pengarah Majlis Sukan Negeri Sarawak Dr. Ong Kong Swee. Seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 9 pagi, Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi, Dato' Seri Michael Manyin Jawa merasmikan program Speaking of English Everyday di Sekolah Kebangsaan Jagoy di Bau. Dan akhir sekali pada pukul 8 malam, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg merasmikan Karnival Kebajikan di Dewan Majmua Kompleks Islam Sarawak di Kuching. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nazri.